Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi memberkati majlis pada petang ini, marilah kita bersama-sama memulakannya dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmatnya dapatlah kita bersama-sama pada petang ini di webinar Damai di Hatiku. Mudah-mudahan niat dan usaha kita untuk mencari redha Allah ini dipermudahkan dan diterima sebagai amalan baik. Sidang hadirin, siswa-siswi, tuan-puan yang dirahmati Allah, Jawatankuasa Amanah Negeri Perlis mengalu-alukan kehadiran semuanya. Alhamdulillah kerana terpilih untuk berada dalam majlis ilmu, sebab kerana bila kita dipilih ini bermakna ia adalah satu rezeki kepada kita. Kita berada dalam taman-taman syurga yang dinaungi oleh para malaikat. InsyaAllah berbahagialah semuanya diharapkan kita. Sebagai permulaan, marilah kita bersama-sama luruskan niat berada dalam webinar ini untuk menambah ilmu. Semoga dengan ilmu ini dapat kita memperbaiki diri dari masa ke semasa dan seterusnya mendapat redha Allah. Tak ada apa yang kita mahu dalam hidup ni, yang tertingginya adalah redha Allah, insya-Allah. Sepanjang webinar ini, siswa-siswi, tuan-puan boleh menaik soalan di ruangan chat. InsyaAllah soalan akan dikemukakan kepada panel di akhir sesi nanti. Sekiranya kamera dibuka, diminta para peserta untuk menutup aurat dengan sempurna, insyaAllah. Baik, tanpa membuang masa, saya perkenalkanlah panel jemputan kita pada kali ini. Panel kita pada kali ini adalah Puan Sharifah Aini binti Yusuf, atau lebih mesra dengan panggilan Puan Syah. Untuk pengetahuan semua, Puan Syah adalah seorang pegawai psikologi. Beliau sekarang ini berkhidmat di Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Begitulah biodata ringkas Puan Sharifah ini. Okey, apa khabar Puan? Sihat? Alhamdulillah. Puan Syah agak busy hari ini. Pagi tadi pun ada program kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, baik. Jadi kalau Puan Syah dah bersedia, rasanya elok kita teruskan sahaja kepada program kita, ya. Damai di Hatiku. Kalau kita sebut damai di hatiku ni rasa seronok nak dengar kan. Tapi sebenarnya dalam hidup kita ni ada gembira, ada sedih, ada orang kata kadang-kala tu rasa macam bersemangat, kadang-kalanya tidak kan. Tapi yang kita rasa nak selalu dalam hati kita ni, kita kata damai. Damai, tenteram, bahagialah kan. Jadi ada yang kata nak cari damai ni pergilah kat tepi laut, ajak gunung ke. Ada yang kata tengok kita pergi dekat Mekah ke, tengok kan, tengok sendiri, pergi dekat Madinah ke, ada yang kata begitu. Jadi nak minta lah Puan Syah kupas tentang tajuk kita. Damai di hatiku ni, kalau kita nak tengok hari ni macam mana? Apa sebenarnya damai di hatiku? Kita silakan Puan Syah. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator kita, Puan Fariza binti Arifin. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dengan limpah dan rahmatnya pada hari ini, petang ini kita dapat sekali lagi dalam majlis ilmu, webinar Damai di Hatiku. Memang tajuk ni pun ya Allah, memang damailah dengarnya. Alhamdulillah, insya-Allah. Semoga bila kita dapat mendengar ni, semoga dapat damaikan hati kita lah, insya-Allah. Jadi ialah dalam musim pandemik ni kan, kalau kita lihat kita tak boleh lari lah daripada pelbagai ujian yang Allah nak bagi pada kita kan. Tapi kita perlu belajar untuk memilih. Ada dua pilihan dalam hidup kita. Satu pilihan untuk kita bahagia ataupun pilihan untuk kita derita. Jadi kalau kita memilih untuk bahagia, so kita pilih untuk damaikan hati kita. Damaikan hati kita ni maknanya kita perlu berusaha lah. Jadi saya izinkan saya lah menggunakan slide supaya mudah untuk saya share lah. InsyaAllah. Silakan. Okey, insyaAllah. Okay, harap nampaklah slide saya. Ya, nampak ada. InsyaAllah. Okey, sebab dia dah ni nak kena U-turn sekejap. Okey, alhamdulillah. Okey. Tapi saya tanyakan soalan kat situ, damaikah hatiku? Damaikah hatiku dikala kita petang-petang macam ni, damaikah hatiku dikala hari ni hari Ahad, esok nak mungkin bekerja ataupun belajar. Damaikah hatiku dikala kita dalam keadaan pandemik COVID-19, damaikah hatiku tahun ni 2021. Soalan banyak, soalan tentang damaikah hatiku. Kita kena tanyalah hatiku, diri masing-masing, adakah kita dalam keadaan yang damai sekarang? Tenang tak sekarang? Kalau kita rasa tak tenang, kita cuba tanya pada diri kita, sambil tu kita berzikir. Hati kita tanya ataupun ucapkan zikir-zikir yang mudah. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dapat menenangkan hati kita insya-Allah sambil kita buat tarik nafas dari dalam lah insya-Allah. Okey. So ni biar terringkas. Okey, kita akan bincangkan berdasarkan asas ni lah yang pertama tentang damai di hatiku lah. Okey, oleh kerana saya bukanlah seorang ustazah, insya-Allah. Jadi saya tak adalah arif sangat nak terangkan tentang kupasan berkenaan dengan apa syariat, apa Islam nyatakan tentang konsep damai ni lah. Okey, tapi ada satu hadis, satu dalil yang menarik, surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Iaitu yang maksud dia orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. So kalau kita fahami dengan ayat yang Allah bagi dalam surah Ar-Ra'd, kalam Allah ini telah jelas kat situ bahawa bila kita ingat Allah, kita akan tenteram, kita akan damai, kita akan tenang hati kita. Dan kalau kita lihat konsep hidup kita, dalam konsep hidup kita ni, ada lagi dalil-dalil Al-Quran yang lain yang Allah nak tekankan kepada kita, di mana yang kita kena lebih beringat ataupun lebih tekankan bahawa hidup kita tak ada hanya damai saja, bahagia saja. Dia untuk bahagia kita perlu merasai rasa susah, rasa kesusahan, rasa kesukaran, seperti mana surah An-Nashr, surah Al-Ashrah rasanya, yang Alam Nashrah tadi, Al-Nashrah ayat yang ke-7 dan 8 tak silapnya, selepas kesusahan akan ada kesenangan. Diulang sekali lagi, selepas kesusahan akan ada kesenangan. Jadi memang kita perlu dia pasangan, satu pasangan, satu set. Maksudnya kena ada susah, barulah akan ada kesenangan, baru ada kedamaian akan datang. Dan ada dalam surah Allah lagi berfirman dalam surah Al-Ankabut, surah Al-Ankabut ayat yang pertama, ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maksudnya, adakah manusia fikir bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Dan maksud sambungan lagi, ayat yang ketiga, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan hingga akhirlah, maksudnya kat situ, Allah tanya kita, adakah kita dikira beriman kalau Allah tak uji kita. Jadi proses untuk kita bahagia, damai ni, kita perlu melalui proses ujian. Dan ujian ni adalah konsep untuk kita bahagia dan damai. Dan last daripada mungkin ini sebagai intro lah,
ketenangan akan diperoleh jika kita dapat membebaskan diri kita dari kerisauan yang berlebihan. Sebab kalau lihat Allah ada dekat dalam surah apa yang Allah kata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan berduka cita, sesungguhnya Allah Allah bersama kita. La tahzan, jangan kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi kita banyak Allah, kalau kita lihat Allah akan sentiasa, cuma kita perlu minta dengan Allah. Allah kata ud'uni fastajib lakum. Jadi kita mintalah dengan Allah, nescaya Allah akan perkenankan doa kita. Jadi sebagai ringkasan itu sajalah dulu setakat introduction. Bukan ustazah, jadi ustazah tak pandai sangat lah perkara psikologi ni, dia hanya bincang yang bab-bab yang konsep yang lain lah. Bab agama ni kita bukan kita arif lah kan, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Puan Syah untuk penerangan yang jelas tentang konsep kita ni. Jadi dapatlah kita ringkaskan, kita kata damai kita tu, tenang kita tu, pertama bila kita ingat Allah. Yang kedua, Puan Syah sebut tadi, membebaskan diri dari kerisauan yang berlebihan. InsyaAllah kan. Ya, kita memang rasa nak bebaskan diri kita kepada kerisauan, kebimbangan, tapi kadang-kadang berlaku beberapa perkara, perkara-perkara yang kita tak sangka. Ada isu-isu semasa, kan? Ada pendapat Puan Syah lah, apa isu-isu semasa yang sering kali mengganggu kedamaian hati kita? Okey, alhamdulillah. Itu pun menariklah bila kita cakap tentang isu semasa. Saya sediakan slide juga lah. Yang kita semua sedang alami sekarang ialah isu pandemik COVID-19. Ini dalam pandemik COVID-19 ni sebenarnya kita mengalami pelbagai kita panggil fatigue, pandemic fatigue ataupun kelesuan emosi disebabkan oleh pandemik lah, ataupun memang kalau kita lihat manusia ni di fitrah dia vulnerable. Vulnerable maksudnya cepat terancam, cepat terganggu dan sebagainya. Jadi walaupun tak ada pandemik, memang dari dulu lagi fitrah kita adalah bila ada masalah kita akan terganggu. Itu adalah fitrah Allah bagi. Tapi masa sama Allah bagi fasiliti lah, kemudahan kepada kita untuk kita lebih baiklah insya-Allah. Okey. So berdasarkan kajian bila saya cakap tadi, bukan sebab pandemik saja kita ada masalah. Sebenarnya masa tahun 2000 yang ni public health, saya pun lupa tahun berapa, dalam 2017, 16 macam tu lah, dah keluar satu ni dari Public Health Malaysia, statistik yang menunjukkan bahawa golongan wanita dengan lelaki, wanita lagi ramai lah 30.8% mengalami isu kesihatan mental. Kesihatan mental ni kita boleh kata dah tahap teruk sikit lah, tapi sebenarnya bermula dengan benda yang biasa yang hati tak damai, macam stres, rasa macam rasa macam tersinggung hati, terasa hati, terluka, kecewa, dendam, perasaan-perasaan lagi besar, dan lama sekali dia akan jadi kemurungan dan sebagainya. Ataupun yang satu lagi daripada National Health Mobility Survey, tinjauan kesihatan kebangsaan daripada KKM lah 2019. So kalau kita lihat perlis antara negeri negeri yang agak tinggi jugalah 4.3%, agak tinggi juga mengalami isu kemurungan, daripada 2.3%, seramai daripada seramai 1.5 juta orang lah rakyat Malaysia mengalami kemurungan. Ini pun disebabkan oleh hati yang ialah kita memang satu tadi fitrah dia, kita nak damai, kita kena lalui ujian, dan Allah akan ajar kita macam mana nak proses dan kita akan bahagia. Maksudnya selepas kesusahan ada kesenangan kan. Tapi masa yang sama, bila kita tak dapat proses dengan baik, so dia akan menyebabkan isu-isu semasa, menyebabkan banyak kalau tengok lately ni ramai orang memilih benda-benda yang tak bagus lah. Kalau kita tengok dalam masyarakat terpencil, mungkin Puan Farizah ada perasan juga kes-kes hari ni ada berita kadang teruklah juga, bapa cederakan anak ataupun isteri kena pukul oleh suami, ataupun remaja berkaitan dengan isu-isu sampai dahsyat lah, sampai menghabiskan nyawa sendiri. Jadi benda-benda yang agak bahayalah kalau kita tidak urus dengan baik kesihatan mental kita ataupun kita punya psikologi kita lah, hati kita ni, iman kita ni dengan baik.
Jadi perlu kita aware. Dan apa punca atau faktor penyebab? Kalau tengok asas dia, kita letak ni asas saja sebenarnya mungkin stres, tapi sebenarnya dia daripada diri kita. Memanglah kalau tengok persekitaran, kalau kita lihat ada banyak faktor sebenarnya penyebab yang boleh menyebabkan orang terganggu emosi dia, yang hilang kedamaian dia. Contohnya mungkin kita boleh kata sebab dia terganggu emosi disebabkan oleh faktor biologi tadi, mungkin ada ahli keluarga yang mengalami kemurungan dan sebagainya. Jadi orang-orang yang ahli keluarga yang ada yang macam lemah dari segi nak urus emosi dia, mungkin ahli keluarga dia akan mengalami perkara yang sama sebab dia mudah terganggu. Ataupun isu kita kata dari segi faktor dalaman yang lain, seperti macam dia ada masalah penyakit fizikal ataupun penyakit mental, apatah lagi lah penyakit fizikal macam dia ada kanser. Orang ada penyakit kanser ni mungkin mudah terasa hati sebab dia dah tak boleh, mungkin dia perlu orang lain yang bilik dia, maksudnya sorong dengan wheelchair, tak boleh nak berjalan dah, lumpuh. Jadi menyebabkan dia mudah hati rasa sedih, kecewa dan sebagainya. Ataupun faktor mungkin kita lihat kekurangan ketidakstabilan bahan kimia dalam otak. Ini lagi spesifik lah dari segi ini, mungkin kurang hormon dopamin, lebih hormon dopamin, kurang hormon dopamin, ataupun dia kurang hormon serotonin, hormon lain-lain lagi lah, banyak lah. Itu menyebabkan dia terganggu. Tapi kita nak lihat highlight dan persekitaran pun dia adalah faktor luar lah, pandemik, masalah kewangan, masalah keluarga, masalah kawan tak suka, kalau mungkin siswa-siswi ada masalah dengan kawan-kawan macam pulaukan dan sebagainya, ataupun kalau ibu bapa ataupun ibu-ibu mungkin tekanan dengan anak remaja, apa lagi masalah dengan nak urus rumah tangga, bergaduh dengan bukanlah bergaduh sangat, cuma mungkin terasa hati dengan suami dan sebagainya. Itu adalah faktor luaran. Tapi yang kita nak kena lihat betul-betul faktor diri ni, faktor dalaman kita ni. Diri ni sebenarnya dari segi psikologi ada part yang kita boleh handle, yang kita panggil selalu orang bermasalah disebabkan cara berfikir, kan? Cara berfikir tu yang jadi punca kita hilang kedamaian, cara kita berfikir. Kalau kita fikir alah susah lah, tak boleh lah, nak buat program lah, susah lah, saya student lah, nak sini kena suruh buat program oleh lecturer, bukan senang nak buat jadi moderator lah, nak jadi ni lah, kan? Ada kan kadang setengah lecturer memang suruh buat event-event besar kan, jadi dah menolak sebab fikiran negatif. Ataupun malulah nak cakap depan, nanti orang kata aku bodoh. Kalau siswa-siswi ni biasa kena bagi kena mungkinlah present kat depan. Kalau dulu masa belajar secara fizikal dulu kan, lecturer memang akan tanya soalan suruh present kat depan kan, rasa malulah, nanti orang kata aku tak pandai lah, bodoh lah, ataupun perasaan-perasaan gitu, fikiran-fikiran begitu menyebabkan orang tu rasa terganggu dan hilanglah kedamaian dia sebab dibalik-balik fikir. Lama-lama dia terganggu emosi dia dan seterusnya mungkin dia mengelak lah, tak naklah pergi kelas ataupun tak nak masuk kelas dan sebagainya. So antara faktor ni, ini yang kita boleh kawal, yang persekitaran tak boleh kawal. Persekitaran kita boleh kawal. Contoh berlaku pandemik, semua kena duduk belajar dengan online, Google Meet ke Zoom ke. Kita kata tak boleh, saya nak belajar juga dekat universiti, saya nak pergi juga dekat UMS ke kan, UUM ke, ataupun nak belajar dekat PTSS ke, kita nak pergi juga. Biarlah saya seorang saya nak belajar. Kan nak rasa tak boleh sebab memang persekitaran tu telah buatkan kita perlu ikut keadaan semasa. Tapi masa sama kita punya stand kita sendiri, yang psikologi kita ni yang boleh buatkan kita boleh kawal apa yang kita boleh kawal dan tak boleh kawal apa yang tidak boleh kawal. Dan faktor pencetus ni adalah rutin apa? Basic lah, benda yang akan jadi sebagai penyebab. Contohnya faktor pencetus ni, kita mungkin masa kecil dulu ada pengalaman mungkin sedih sikit, mungkin kena marah oleh mak, kita merasa hati simpan. Lepas tu bila besar kawan tegur ataupun lecturer panggil dengan kuat, teriak, kita teringat balik masa dulu kena marah macam ni lah. So itu faktor pencetus yang membolehkan orang tu mengalami flashback balik, mengalami ingatannya perkara yang lepas. So kadang-kadang kalau benda ni tak dihuraikan dengan baik, dirawat dengan baik, so dia akan mengganggu diri ni lah. Kat mana pun, walaupun dia pergi ke mana, dia akan bahaya. Dan
Saya lupa nak tekankan tentang damai tadi. Kita nak kena duduk seolah-olah ada 3 kotak ni. Saya lupa nak buat slide nak tunjuk bagi nampak. Kita ni kena duduk di alam sekarang. Contoh, diri ni kita letak sebagai alam lepas, fasa lepas. Yang kat tengah ni fasa here and now, sekarang. Dan yang depan ni, yang sebelah warna purple ni, kita letakkan fasa future, masa depan kita. Untuk damai, kita kena duduk di here and now. Kita duduk waktu sekarang. Kita tak boleh duduk di yang lepas. Sebab bila kita duduk yang lepas, kita akan sangat sedih, murung, kecewa, tak boleh nak move on. Ataupun kita terlalu duduk di alam masa depan kita. Oh, nanti nak pergi besok ni, nanti orang ketawakan aku, nanti aku tak lulus exam, nanti orang marah, nampak tak? Kita dah ketakutan benda yang belum berlaku. Maksudnya kita telah diganggu oleh masa depan kita. Jadi kita kena nak buat damai, kita kena duduk di here and now dan kita nikmati apa Allah bagi pada kita. Itu konsep yang mudahlah untuk faham. Cuma saya lupa nak buat dia punya figure, dia draft lah. Okey. Dan saya nak buat, tuan ambil masa. Saya ingat nak minta tuan-tuan yang ada ataupun puan-puan adik-adik pada petang ni join buat ni tapi mungkin dia ambil masa sikit. Jadi tak apa, salin dulu. Ini nama web ni. Boleh nanti bila-bila masa boleh je isi untuk sama-sama jawablah. Dan kalau ada apa-apa yang boleh bantu saya akan call lah, bantu insya-Allah Okey. Okey okey. Itu sahajalah setakat ni yang mungkin boleh di-share untuk pusingan yang kedua insya-Allah. Daripada apa yang Puan terangkan tadi, tunjukkan data-data tadi, memang isu kesihatan mental ni perlu kita uruskan dengan ilmu lah kan. Daripada statistik tadi kita nampak perlis di tangga ketiga kan daripada yang stres tadi. Kemudian kita tengok pula ada pula beberapa perkara. Faktor-faktor ni ada diri, persekitaran, faktor pencetus. Maksudnya penyebab dia tu pelbagai aspek. Namun apa yang kita perlu adalah ilmu. Ilmu macam mana nak menangani. Kita dah tahu dah perkara ni normal, biasa. Stres tu kan macam Puan sebut tadi, itu adalah perkara biasa. Kerana dalam Al-Quran pun disebut lepas satu-satu kesulitan tu ada kemudahan kemudiannya kan. Jadi apa kaedah, apa kemahiran yang boleh kita boleh muda-mudi, boleh kita semua ni supaya kita nak bantu diri kita kekal damai. Kita nak damai dalam musim pandemik ni. Okey, insya-Allah. Okey, yang ni kita kaedah yang kita boleh buat ialah dengan kita belajar macam mana nak coping, cara berdaya tindak. Sebab dalam psikologi dia ada dua lah perkara asas yang ditekankan dalam reaksi terhadap stres. Individu apabila mengalami ancaman dalam hidup dia ada dua. Satu, sama ada dia nak fight ataupun fly. Fly ni maksudnya lari, mengelak. Fight ni maksudnya dia akan cope ataupun lawan lah. Contoh macam ni, kita tiba-tiba dengar bunyi, kita duduk di dalam hutan lah kan, tiba-tiba kita dengar bunyi harimau mengaum. Bunyi je, kita tak nampak, bunyi je. Kita dengar bunyi kuat harimau. So kita ada perasaan kat situ, takut, risau. So sebenarnya dalam secara automatik biologi kita, Allah dah arahkan, Allah dah sistem, dia panggil Allah dah automatikkan sistem dalam hidup dalam kita lah, diri kita ni yang ada automatik dia. Bila dengar je, dalam otak kita dah ada satu dipanggil polis lah, amygdala dalam dekat dengan cuping telinga kita ni belakang ni, dia berfungsi untuk mengurus emosi tu. Sama ada rasa tu takut, dia wujudkan perasaan takut, tapi takut yang macam mana? Takut untuk selamatkan diri. Dengar tadi adalah sebagai satu ancaman, betul tak? Jadi coping dia adalah kena rasa takut tadi wujud menyebabkan harimau tu, dia pendengar sekali, harimau tu apa nak kena buat? Jadi buat dia adalah fight. Fight itu lari lah kan, lari terus, akan duduk kat situ lagi tidak kena makan harimau tu kan. Jadi coping adalah salah satu cara yang Allah bagi yang kita kena buat. Jadi kita nak belajar apa coping strategi ataupun kaedah daya tindak yang kita boleh amalkan. Okey, sebelum tu saya terangkan sikitlah apa itu daya tindak. Okay, daya tindak ni ialah apa sekalipun cara yang melibatkan pemikiran dan tingkah laku yang digunakan dalam situasi menghadapi tekanan dalaman dan luaran. Okey.
Dan saya sukalah menunjukkan dua ni perbezaan. Sebab dari segi daya tindak ni, dia ada dua juga. Satu negatif dan satu lagi negatif. Positif, satu lagi negatif. Yang positif, yang inilah salah satu ataupun cara hidup yang sihat. Macam-macam lah kita perlu buat. Baca Quran pun positif juga. Okey, negatif apa dia? Negatif yang ni. Negatif yang ni. Ramai kalau tengok muda-mudi, mungkin kita, mungkin ada kelompok kita ni, alhamdulillah Allah pelihara wakil ataupun persekitar yang baik. Jadi kita tak adalah terdedah sangatlah kan. Tapi dalam negeri kita ni, Perlis ni, kita ada juga orang yang terkesan dia mengamalkan negatif coping skill, di mana dia mungkin merokok, bila stres merokok, ataupun minum arak, ataupun menggunakan bahan terlarang seperti yang lain lah. Ataupun negatif juga, contoh tidur banyak, bila kerja assignment ada, dia lari, guna fly reaction, lari. Tidur, lepas tidur. Dia jadi procrastinate, bertangguh. Procrastination, bertangguh. Jadi itu pun coping skill yang tak baik. Yang tak baik. Jadi kita nak elak benda daripada tu. So kita ada ilmu untuk handle ni, ada ilmu. Okey, macam mana yang baik? Okey, kita nak buat yang positif saja. Ada dua pula. Tadi pun dua, ni pun dua juga. Okey, tu saya kata ada pasangan, dia tak boleh miss. Hidup ni memang Allah bagi pasangan, semua benda ada. Okey, satu fokus pada masalah dan satu fokus kepada pengurusan emosi. So macam mana fokus pada pengurusan masalah? Contoh bayangkan ni laut. Laut ni kan, kalau kita bayangkan, kita boleh tak duduk atas ni? Berdiri. Tak boleh kan? Kita tak boleh berdiri atas ni, atas laut ni. Kita akan tenggelam, betul tak? Terapung ataupun tenggelam. Tu alhamdulillah kalau terapung. Terapung maksudnya kita ada kemahiran coping skill yang baik, itu boleh berenang kan. Tapi kalau kita tenggelam, maknanya kita ada coping skill lah. Okey. So maknanya Allah bagi laut ni bukan saya saja. Laut ni Allah bagi untuk kita proses dia, kita nikmati dia, kita hadapi. Sebab tu hidup kita tadi, kita kena hidup here and now. Apa sahaja nikmati. Allah bagi pandemik. Sekarang ni, apa kebaikan dia? Kita duduk kat rumah, dulu tak rapat dengan ahli keluarga, sekarang duduk ramai-ramai dengan ahli keluarga. So, maknanya kita rasa nikmat hidup tu. Kita cuba benefitkan, jangan ambil yang negatif. Memang kalau tengok laut ni, gelap ni, dalam ni, kalau duduk kat sini mati kita, betul tak? Kita akan fikir negatif. Kau tengok, tambah-tambah orang yang ada faktor pencetus tadi, mungkin ada pengalaman ngeri dalam hidup dia kan. Tapi kita tengok Allah bagi ni tak sahaja. Allah bagi kita coping. Nabi tu, Allah bagi keistimewaan pada Nabi membina bahtera, membina satu kapal. Kan? Kapal tu menyebabkan Nabi Nuh boleh lalu banjir yang besar tu. So itulah fokus pada masalah. Contoh kat sini bagi nampaklah satu sikit kronologi yang adik-adik, yang siswa-siswi, sahibah-sahibah boleh nampak bahawa kita, Allah bagi setiap satu mesti ada solution dia. Ada solution dia. So kita nak fokus pada masalah ni, apa benda yang kita kena buat? Yang pertama, kita nak kena strengthen kita punya psikologi dengan membentuk positif psikologi, iaitu positive mindset. Kita, otak kita ni ada dua. Satu yang nampak ni, yang warna yang macam ni fixed mindset. Fikiran yang terhad, yang tidak boleh menerima pendapat, yang tidak boleh berubah. Ataupun yang satu lagi yang berwarna-warni ni. Kita tanya pada kita yang mana satu? Growth mindset. Growth mindset ni ialah satu fikiran yang apabila diberi nasihat dia terima, diberi nasihat dia terima, dia belajar untuk memperbaiki diri, ada perubahan, dia cuba adaptasi dengan perubahan tu, dia cuba berusaha, kalau ada kesusahan dia belajar untuk menghargai kesusahan. Kalau susah dari segi pelajaran, adik-adik siswa-siswi ni kalau susah subjek yang lecturer ajar, belajar macam nak atasi, nak tambahkan kefahaman, buat latihan to be, ataupun buat study group dan sebagainya. Ataupun mungkin dari segi sahibah sebagai wanita kan, nak urus anak-anak remaja, anak-anak kecil yang macam mana nak buat. So kita kena terbuka dan menggunakan minda yang growth mindset. Sebab kalau kita tertutup, tak boleh ni, saya tak ada masa ni, semua tak boleh buat ni, semua akan jadi mustahil. Kita tak boleh nak terima pandangan ataupun perubahan yang baru. Bagi kita semuanya akan mustahil. Okey, dan inilah kata-kata yang menarik bagi yang mustahil. Mustahil ada kemajuan tanpa ada perubahan diri. Kerana orang yang tidak mengubah fikirannya, maka dia tidak mampu mengubah apa pun. Kalau dia tak ubah fikiran yang fix tadi,
yang degil tadi, tak dengar cakap, tak mau dengar pendapat orang, susahlah nak hidup. Orang cakap, okey, tak boleh buat macam tu, salah tu. Tak ada salahnya, betul, tak ada masalah. Okey je saya buat. Orang nasihatkan dia tak mau dengar. Dia terus kata, tak ada masalah, saya betul. Dia, orang lain semua salah. Itu adalah fixed mindset lah. Jadi benda yang pertama, kita kena ubah dulu fikiran kita, mindset. Sebab mindset ni dalam psikologi dipanggil sistem kepercayaan. Kita ni sebenarnya telah dididik dengan sistem kepercayaan masing-masing lah, berdasarkan mungkin kalau kita ni dalam ahli keluarga yang biasa dengan fikrah, maksudnya dalam diajar ilmu-ilmu agama, praktis ilmu agama, insya-Allah kita akan ke arah baik. Tapi kalau ahli keluarga yang memang porak-poranda, bercerai, bergaduh, so dia akan ada fikiran macam tu lah. Psikologi yang ke arah itu, negatif juga. Sikit sebanyak akan mengganggu lah. Okay. So kita tengok pada yang kedua. Yang kedua ialah positive reframing. Ni kaedah macam mana kita nak proses masalah tu. Bila ada masalah, contohlah kita dengar sesuatu masalah. Contoh dia? Contohnya lah, kalau siswa-siswi ni, lecturer kata esok ada tutorial. Jeng kan. Ada exam ataupun ada ujian. Itu kejut lah. Sampai hati lecturer tak cakap awal patut bagilah seminggu ke 2 minggu. Ini esok bagi tahu ada surprise kan, ada ujian. So macam mana perasaan kita? Marah juga ke, sedih ke, rasa tak boleh terima ke dan sebagainya kan. So dia akan menyakitkan kita bila kita proses dalam macam tu. So benda yang kita nak buat sebagai kita rasa lebih baik ialah kita kena positif. Kena positif dia secara reframe. Konsep reframe ni macam ni lah, kita tengok ni gambar. Kalau tengok kat luar dia ni, awan ni gelap je kan, langit ni. Tapi bila kita reframe, cerah, cantik, macam tu. Begitu juga dengan isu yang kita hadapi. Kita reframekan dia, macam tu lah. Kita reframe dia. Kita tak tengok semua tu. Kita tengok yang mana yang baik di sebaliknya. Mana yang cantik di sebaliknya. Kita bukan terima tu sebagai benda teruk terus, buruk terus. Tidak. So kat sini dia kata, cuba mempertimbangkan semula sesuatu dengan positif. Cuba mempertimbangkan semula dengan sesuatu yang positif. Kalau kita ni lagi senang nak faham lah, kita tengok apa hikmah di sebaliknya. Kita bukan terima bulat-bulat itu adalah ancaman ataupun benda yang bahaya pada kita. Sebab dari segi psikologi, kalau maksud stres itu sendiri, anything is stress sebenarnya. Any unpleasant feeling adalah stress. Menurut Nayush, dia kata any unpleasant feeling is stress. Tapi sebenarnya bila kita letakkan macam tu memang akan negatif. Tapi cuba kita tengok. Ada tak? Sebab Nayush sendiri pun ada juga sebut, dia kata a little bit stress is a good for you. Dipanggil EU stress. Stress yang baik. Tadi stress yang tak baik, ini stress yang baik. Contoh kena exam, apa stres baik dia? Nanti saya akan asah lagi sikit, saya tak apa, mungkin saya besok ni saya dah last minute sangat belajar, lepas ni saya tak boleh dah last minute kan, lecturer suka buat surprise, jadi saya kena belajar lagi lebih awal. Contoh kita akan lebih merancang lah untuk belajar, bersedia dan sebagainya. Okay, cuba tengok contoh di sini. Ada dua contoh, satu set yang negatif dan satu set positif untuk lebih faham lah. Okay. Satu set negatif ialah contoh perkataan kita dalam fikiran kita kata saya tidak buat dengan bagus. Saya tak buat dengan bagus lah. Saya tak boleh buat lah. Apa yang positif kita boleh kata? Kita reframekan dia. Saya boleh buat. Semampu yang saya boleh buat lah. Alhamdulillah, at least saya boleh buat. Something macam tu. Ataupun saya tak boleh melalui ni semua. Sampai bila saya macam ni? Ataupun yang positif, saya kuat dan berdaya tahan. Kita bagi tahu pada diri kita sendiri. Baru kita akan bersemangat. Okay, ataupun COVID-19 tidak akan pernah tamat. COVID-19 tak akan hilang ni sampai bila ni. Satu dunia lah akan semua terjangkit. Itu kepercayaan karut-marut kita lah. Kalau banyak dikembangkan, dia jadi karut-marut. Dia panggil cognitive distortion. Okay, yang positif dia apa? Tidak, COVID ni ibarat musim. Mungkin lama-lama hilang juga. Macam tu. Dulu pun tahun. Kan? Tahun dulu serang ramai orang. Lama-lama hilang juga. Macam tu. Kita kena ada keyakinan. Dan kita ingatlah ada Allah. Kita ada Allah. Sebab Allah ada, insya-Allah kita selamat. Okey, lagi. Saya rasa bosan lah, asyik kena kuarantin lah. Asyik kuarantin, berapa kali dah kuarantin. Atau saya rasa bosan lah, asyik belajar kat rumah saja. Kan? Tak boleh nak pergi matri, ataupun tak boleh nak pergi KUIP, tak boleh nak pergi PTSS, mana lagi? UM dan sebagainya.
So kita rasa terbelenggu kat situ. So cuba kita fokuskan yang positif dia. Oh, sekurang-kurangnya saya boleh fokus pada diri saya sendiri, ataupun saya boleh duduk kat rumah belajar, lepas tu boleh tolong mak ayah. Kalau setting sebagai pelajar lah. Setting sebagai ibu ataupun isteri ataupun wanita kan. So kita tengok, oh masa ni aku boleh bekerja dari rumah, tapi masa sama aku boleh atur tengok anak dengan keluarga. So banyaklah kita boleh buat sebenarnya. Kita cuba refrain. Dan last sekali, ni tiada siapa yang faham saya. Ni orang perempuan selalulah guna ayat ni. Tiada siapa yang faham saya. Tiada siapa faham saya. Saya seorang-seorang je buat kerja kat rumah ni kan. Saya seorang je mengemas rumah. Suami saya sibuk, anak saya pun saya tak boleh nak suruh sebab belajar. Kita negatif lah. Okey, kita refrain dalam bentuk yang positif. Oh, saya sebenarnya tak bersendirian dalam hal ni. Masalah ni ada juga ahli keluarga saya yang sokong saya, suami saya pun sokong saya. Allah ada dengan saya. Anak-anak saya pun faham keadaan saya. Contoh, kita cuba sedarkan diri kita bahawa keadaan tu tak seburuk mana seperti mana yang kita gambarkan. Okey. So yang seterusnya ialah positive self-talk. Ni positive self-talk ni di kalangan kita semua dah mahir sangatlah, saya percaya. Ni paling mudah sekali ya. Mudah sekali. Kalau datang je yang negatif, dipanggil apa kita kata trigger factor dalam otak kita. Kalau otak dipanggil negative automatic thoughts, akan keluar pop-up negatif, fikiran yang negatif secara automatik. Contohnya apa? Ni saya tak lulus ni sebab saya pun tak study, kan? Itu perkara yang biasa. Kalau sebagai seorang pelajar, kalau dia tahu dia tak study, so dia jawapan dia apa? Automatik, negatif automatik ialah, oh saya tak boleh jawab ni, kan? Belum lagi ni jawab exam tu dah fikir dah tak boleh jawab. Nampak tak? Dia dah pergi pada future. Sedangkan dia masih lagi kat situ, dia dah khayal lebih, menyebabkan dia jadi menambah, dipanggil desire untuk dipanggil exaggerate. Exaggerate ni nambahkan lagi fikiran, menyebabkan betul-betul pada hari kejadian dia tak boleh buat. Sebab apa? Sebab fikiran dia telah didorong untuk jadi lagi teruk. Perasaan dia akan teruk, palpitation akan berlaku dan sebagainya. Itu bahaya. Sebab tu fikiran ni kita kena set betul-betul. Okay. So benda yang positif kita boleh cakap, you can do this. Ini paling simple, you can do this. Kan kita siswa-siswi ni. Boleh cakap, you can do this. Sebab tu kalau macam pendidikan anak-anak, ni tambahlah pada ibu bapa. Anak-anak dalam kaedah ni, kaedah NLP lah saya pernah belajar dulu. Kita sambil-sambil dengan anak kita ni, kita cuba main satu aktiviti. Saya pernah jugalah buat dekat anak. Kita main aktiviti macam anchor positive word dalam otak dia. Contohnya kan tangan dia kan, kita suruh dia, kita sambil-sambil dia main tu, kita bagi anchor dekat sebelah, kat mana lah bahagian, mungkin dekat pergelangan tangan kita kata, adik bagus, adik solehah, adik berani, adik rajin dan sebagainya. Kita anchor dengan gosok macam ni banyak kali. Kita sama-sama main, sama-sama ketawa dengan dia masa kecil lagi. Kita sebenarnya telah membina satu mindset kepada diri dia yang dia boleh buat sebenarnya. Jadi bila time-time dia meragam ke apa, time-time dia ada masalah sikit, kita pun anchor lagi, tersentuh. Adik kan boleh. Kita kata, adik bagus, adik soleh, pegang tempat yang kita anchor tu. So dia akan react balik dan menyebabkan dia ada dipanggil muscle sensory ataupun muscle memory yang menyebabkan anak-anak tu ingat balik, oh rupanya saya sebenarnya boleh buat, saya okey macam tu. So sama juga dengan kita yang dewasa ni, sebenarnya kita kena set awal-awal sebab dia akan jadi pop up dalam bentuk yang positif, dipanggil automatic thoughts. Yang tadi negative automatic thoughts yang tak bagus, tapi bila kita biasa guna yang baik, dia akan pop up dalam bentuk positive automatic thoughts. Itu yang kita nak. Okey, ataupun ni selalu yang kita kadang-kadang bila melakukan kesilapan, kita bagi tahu tidak mengapa buat silap. Tapi kalau kita sedar, alhamdulillah lagi baik kita belajar daripada kesilapan kita. Kita pujuk diri kita sendiri. Maknanya positive self-talk ni kita monolog, bercakap dengan diri sendiri, insya-Allah. Okey, seterusnya ni kaedah yang dalam mengurus masalah, kita menggunakan cognitive restructuring. Cognitive restructuring. Okey. Contoh dia, kita boleh ambil contoh kat sini ialah, okey, peristiwa COVID-19 lah. Ini saya tujukan pada adik-adik siswa-siswi lah, boleh tengok tiada kelas secara bersemuka. Orang selalu salahkan peristiwa. Sebenarnya kita, apa yang berlaku dalam hidup kita, peristiwa ni adalah perkara yang tidak boleh kawal. So kalau dia fikir salahkan peristiwa, apa jadi pada pemikiran dia? Dia akan menghasilkan pemikiran yang tidak berfungsi. Dia akan cakap apa? Kenapalah kena buat kelas juga? Kan susah nak belajar lagi macam ni.
Kena buat online lah, penat lah, saya tak nak fokus lah. Macam-macam alasan dan sebagainya akan keluar. Dan kesan dia akan jadi lemah. Tu yang mula dia nak tidur banyak kali tu. Lepas tidur kan, dia panggil procrastination. Akan jadi tangguh. Assignment tu jadi bertangguh-tangguh nak siapkan. Itulah punca dia. Kalau tengok anak-anak pelajar ni, sebab dia rasa susah. Awal-awal dia dah mental block fikiran dia. Ataupun kita cuba bawa ini, pemikiran yang berfungsi. Cognitive restructuring maksudnya kita nak struktur balik cara berfikir kita. Perstrukturan pemikiran, kita nak struktur balik cara berfikir kita. Macam mana? Ini mungkin sementara je. COVID ni mungkinlah kelas terpaksa secara online, tapi taklah teruk sangat. Saya boleh belajar, saya boleh buat dengan baik. So kita akan cakap ataupun ayat yang kalau dalam sesi terapi saya akan ajar bahasa sikit lah. Sebab biasanya orang yang jumpa ni, dia orang yang teruk-teruk lah dari segi psikologi dia. Maksudnya dia dah maksudnya tak berupaya nak fikiran dah stuck, dah tepu. Jadi kita akan ajar dia satu ayat standard lah. Walaupun, dia kena ikut ayat tu. Walaupun saya stres, tapi saya ada Allah. Contoh, walaupun tak ada orang sayang saya, tapi Allah sayang saya. Jadi bila cakap macam tu, ulang-ulang banyak kali, dia akan melahirkan satu perasaan automatik dekat hati ni. Bila kita cakap yang peristiwa tu memang tekanan pada kita, tapi kita sedar kita ada lagi benda lain yang boleh urus kita. Kita boleh handle benda tu, jadi kita akan rasa automatik, rasa lega. Jadi saya rasa tenang, saya rasa relax, dan dia akan menghasilkan satu kepercayaan yang secara automatik juga menyebabkan akan menghasilkan satu tindakan. Saya akan berusaha dengan bersungguh-sungguh. Saya akan dulu SPM dengan cemerlang. Contohlah kalau pelajar SPM kan. So dia akan membina keyakinan yang baik. Masya-Allah. Okey. So perkara lain ni penting juga sebagai individu lah sebab kadang-kadang kita ada masalah dari segi pengurusan masa. Time management. Kan? Sebab apa? Sebabnya kita siapa-siapa saja dalam dunia ni, sama ada dia raja, dia sultan, dia perdana menteri, presiden, dia anak kecil, dia ibu ke bapa ke cikgu ke lecturer ke kaunselor ke, sama saja dia akan mengalami ataupun mendapat masa yang sama yang Allah bagi, iaitu 24 jam. Jadi macam mana kita nak kuasai masa kita? Kita akan gunakan konsep masa yang ni. Masa ini ialah ada 4 berdasarkan ni daripada Stephen Covey lah daripada Stephen Covey. Ada 4 bahagian. Okay, kalau kita kira matematik, 24 bagi 6 berapa Mukti? Tanya Mukti pula. 24 bagi 6 berapa Mukti? 4. 24 bagi 6 pula, sorry. 24 bagi 4. Berapa kalau 24 bagi 4? 24 bagi 4. 8 ke? Kan? 7. 7 7 bagi 4. 6 kan? 6. Okey, tak apa. 6 kan? Mungkin saya salah soalan awal-awal tadi. Mukti dah terganggu, tak apa. Relax Okey, 6 sebenarnya saya awal-awal tu salah. Mukti jawab 6 tadi. Tak maaf Mukti Okey, 6 sebenarnya. Okey, bayangkan kalau ikutkan dari segi kehidupan kita kan, kalau kita nak letakkan adil, kalau kita nak letak ikut perkiraan matematik, setiap ni 4 bahagian ni kita akan bahagikan 6 jam, 6 jam, 6 jam. Apa dia 6 jam, 6 jam tu? Okey, cuba tengok Okey, saya nak bincangkan ni, kupas ni supaya tuan-tuan dan perempuan fahamlah Okey, contohnya urgent dalam kuadran pertama ataupun bahagian pertama ialah urgent, perkara tu mesti urgent dan important yang kita kena buat. Apa dia urgent dan important? Pertama urgent dan important. Okey. Kuadran yang kedua ataupun bahagian yang kedua, not urgent tapi important. Tidak segera tapi penting. Apa dia? Okey, kita tengok Kuadran yang ketiga ataupun bahagian yang ketiga, dia adalah tidak penting tapi urgent. Tidak penting tapi urgent. Kuadran keempat, dia adalah tidak urgent dan tidak important. Tidak penting. So yang paling teruk, yang keempat ni, bahagian yang keempat ni. Dan yang kat sini, kalau kita guna 6 jam kat situ, kita akan rasa sangat rugi. Sangat rugi. Sangat rugi yang bukti kalau kita guna 6 jam kat situ semua. Di kuadran yang keempat. Okey, kita tengok kuadran yang pertama apa dia. Okey, kuadran yang pertama,
ialah perkara yang segera yang kita kena buat, urgent yang kita kena buat. Contohnya isu-isu yang berkaitan dengan benda yang berlaku tiba-tiba macam krisis, emergency, benda-benda yang segera, contoh macam ni. Contohnya bukan krisis juga lah, kadang-kadang emergency, contohlah anak sakit kan, anak sakit ataupun kita sakit. So benda tu segera kan, urgent dan segera yang mana kita perlu dapat rawatan. Contoh tangan terluka, takkan nak biar tangan terluka tu. Kita kena cepat basuh air kan, cepat-cepat balut kan, sapu dengan mungkin minyak apa? Saya pun lupa minyak apa kalau dulu. Tapi ni kena bawa klinik lah ya. Dulu masa kecil-kecil dulu, mak selalulah letak minyak ubat luka tu kan, nak sapu supaya kalau luka kecil lah dan balut kan. Tapi kalau ni besar kita kena bawa klinik lah. Maksudnya kat situ benda yang kena diselesaikan segera, urgent dan important, segera dan penting, kan? Urgent dan important. Mendidik, kalau kita sahibah ni, kita ada anak, kita kena mendidik anak kita. Tak boleh nak tangguh untuk mendidik, itu pun urgent dan important. Tengoklah kalau benda dibuat salah masa kita tegur dia, sesuaikan. Ada juga yang boleh dirancang. Apa lagi? Okey, apa lagi? Banyak kan? Makan. Penting tak makan? Makan penting kan? Makan urgent dan important juga. Dia ada masa dia juga. Okey. Kita tengok yang not urgent dan important. Apa dia? Not urgent dan important. Perkara tu tak segera tapi penting. Dia memerlukan perancangan. Contohnya kita nak beli barang. Kan? Nak beli barang. Beli barang tu kita perlu rancang kan? Jadi barang untuk buat aktiviti ni apa yang kita, kat mana kita kena susun masa kita. Berapa jam yang kita kena guna. Apa lagi? Mungkin nak urus kalau macam ni adik-adik siswa-siswi ni mungkin nak buat siapkan assignment. Dia adalah benda yang not urgent lah, bukan tarikh tu kan, tapi ada tarikh, contohlah sebulan lagi lecturer bagi tarikh akhir untuk submit assignment tu kan. So benda ni important tapi not urgent. Jadi dia bawah Q2 ataupun bahagian kedua. Masa kita akan peruntukkan situ. Ataupun mungkin suri rumah tangga ataupun ibu-ibu yang bekerja dan sebagainya kan. Jadi mungkin mengurus rumah tangga ni kan, bahagian nak bersih, kemas semua tu kan. So ni duduk di bahagian nombor 2. Not urgent tapi important. So kita susunlah, kita curi sesuaikanlah. Contoh kadang-kadang sambil-sambil tu kita dengar kuliah, lipat kain, cuci piring yang sesuai supaya ada yang kita buat sambil-sambil juga. Sebab orang perempuan ni dia memang dia panggil multitasking, macam-macam boleh buat. Hebat orang perempuan ni kan. Jadi kita sesuaikan, jangan pula sampai hebat sangat sampai fatigue, kepenatan, sampai exhausted, letih pula, itu bahaya juga. Okey. So yang Q3, bahagian ketiga, interaction. Interaction kat sini mungkin akan ada gangguan-gangguan lah yang kita kena layan juga. Dia menjadi bahagian yang urgent, segera tapi tidak important. Contohnya bila anak panggil, boleh tak kita tak jawab anak kita? Ibu nak susu, kan? Nak kena jawab, nak kena bagi susu tu kan? Ataupun mungkin student, siswa-siswi ni, lecturer bagi kerja ni lah, kerja ataupun kita kata lecturer suruhlah tolong angkat bawa buku ataupun bahan tu ke kelas kan. Tolong lecturer photostat ke bagi dekat group. Benda tu urgent tapi taklah important sebab kalau kita tak buat pun kita boleh delegate pada orang lain. Tapi urgent jugalah sebab lecturer suruh. Takkan kita tak nak tolak kan? Kita akan buat juga. Cuma kita boleh delegate dan banyak lagi lah yang kita boleh tengok contoh-contoh yang sesuai, yang mana yang kita boleh gunakan. Maksudnya yang paling penting ialah urgent dan important, dan urgent not important, ataupun not urgent important kita kena sesuai. Cuma yang teruk sekali Q4 lah yang kita kena kurangkan. Tak bolehlah kita gunakan 6 jam untuk semua ni. Kita kena bahagikan lah. Mungkin untuk tengok-tengok dekat WhatsApp,
kan? Tengok-tengok dekat media sosial, tak berlama-lamaan dekat media sosial ni seperti FB dan sebagainya, Twitter. So kita tak ambil masa lama kat situ. Ataupun ada yang suka menonton video-video atau movie-movie Korea lah, Indonesia lah, macam-macam kan. Jadi kat situ yang nak kena dikurangkan. Kalau kita ambil kat situ banyak, kita akan mengganggu bahagian-bahagian lain yang Allah dah bagi pada kita untuk atur. Daripada 24 jam tadi, kita kena adil. Adil, bukan kita guna kaedah matematik matematik. Kalau Mukti kata tadi 6 kan, semua 6. Tapi kita dalam kaedah kehidupan ni kita kena adil. Yang kat sini mungkin 1 jam je. Yang kodan yang keempat ni. Yang lain, kodan 1 ni mungkin ambil masa 8 jam. Tidur kat mana tidur? Bahagian tidur tu penting juga ni. Tidur adalah penting. So kita kena bahagikanlah daripada 4 bahagian ni kepada bahagian-bahagian tugasan kita dengan lebih baik dan tidak berlebih-lebihlah kepada not urgent dan not important. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, perkara yang sering terganggu juga kepada kita ialah tentang komunikasi. Komunikasi. Ini juga yang berlaku, terutama mungkin student, siswa-siswi ni, ataupun kita jugalah sahibah-sahibah mungkin ada isu berkaitan dengan cara berkomunikasi dengan orang lain. Tujuan kita dalam berkomunikasi itu adalah alat sebenarnya, alat untuk kita berhubung. Komunikasi ni adalah alat untuk berhubung di mana kita boleh sampaikan maklumat, kita boleh mendidik. Fungsi komunikasi ni ialah satu, menyampaikan maklumat. Yang kedua ialah kita mendidik. Yang ketiga kita menghiburkan. Yang keempat kita persuade. Persuade maknanya kita memujuk. Dan yang kelima ialah kita influence, kita mempengaruhi. Sebagai pemimpin kena ada influence ni, kemahiran komunikasi yang boleh mempengaruhi orang lain. Tapi kita mungkin kalau adik-adik student ataupun siswa-siswi ni, mungkin kemahiran yang satu dulu, komunikasi iaitu memberitahu. Yang kedua ialah mendidik. Yang ketiga ialah menghiburkan. Yang keempat mungkin memujuk, persuade. Nak influence ni pangkat-pangkat lecturer lah nak kena influence kan, belajar kemahiran nak influence student supaya dia mendengar. Ibu bapa pun kena ada kemahiran influence supaya anak-anak boleh mendengar, terima pendapat kita. Jangan dia dengar daripada kawan dia, tidak dia dengar kawan dia sebab kita tak berupaya nak mempengaruhi anak-anak kita ataupun pemimpin-pemimpin kita lah. Okey, so ada 3 cara yang mudah lah. Yang ni ringkas saya nak tekankan kat sini. Evaluating dengan responding. Sensing ni apa? Sensing ni ialah bila kita mendengar dalam komunikasi itu, bila kita mendengar ataupun dalam perbualan komunikasi itu, kita cuba bagi peluang untuk orang tu bercakap. Kita mendengar, melihat dia, bagi eye contact, kita cuba tidak judgement, mendengar dengan baik, tidak judgement, tidak menghukum. Kita dengar dulu. Okey. So dia akan memudahkan proseslah orang untuk bercerita. Okey, pergi yang kedua, evaluating. Kita bila mendengar, bila ada komunikasi, kita cuba menilai apa yang disampaikan tu. Kita tidak terus ambil apa yang orang sampaikan bulat-bulat. Kita tengok mana yang penting, betul tak? Ini fakta ke? Ini ataupun ini adalah gosip ataupun kita kata fake. Bahan-bahan yang kita dapat tu, bahan-bahan daripada internet yang berbentuk palsu, fake. Jadi kita cuba nilai sebelum kita gunakan. Responding. Maksudnya bila kita nak malu balas, kita nak menyampaikan balik, kita menggunakan kaedah-kaedah yang baiklah. Kita guna bahasa yang baik, kita empathy, kita cuba jawab dengan kata-kata yang mudah difahami dan sebagainya. Kalau tengok isu-isu yang berlaku mungkin di kalangan siswa-siswi ataupun ibu bapa, biasanya dari segi cara kita menyampaikan tu tak kena dengan orang yang kita sampaikan. Contoh, ibu cakap dengan anak, kan? Ibu cakap anak, anak cerita, dia kata dia sakit perut. Kita kata, tadi sakit perut, semalam sakit perut, balik-balik asyik sakit perut. Nampak tak? Kita dah ada judgement. Kita tak dengar dulu apa yang dia cakap. Kita tak meraihkan apa dia, keadaan dia. Sepatutnya kita dengar dulu. Dia cakap, sakit perut kat mana, kan? Try tengok dulu, gosok ke. Kita cuba kita apa-apa kita dah bangkang dia. Okey.
Lepas tu dia kata, dia cerita, oh dia sakit perut. Lepas tu kita evaluate lah, dia cakap, oh dia makan ni, makan tu. Dia kata dia makan, contohlah dia makan nasi yang kita masak. Satu keluarga semua okey je. Tapi dia seorang tak okey. Itu nampak ada fakta yang mungkin bercanggah. Kita evaluate dulu. Kita tak teruslah salahkan dia. Kita dengar dulu, kita evaluate, nilai balik. Okey, lepas tu pun kita check. Mungkinlah ada masa kita tengok kat tepi-tepi bilik dia, oh rupanya ada dia makan Maggi contohlah orang baru faham rupanya dia sakit perut sebab dia makan Maggi tadi. So macam mana kita nak respon dia? Oh sakit perut, oh ya patutlah sakit perut, tapi hairan Umi tadi satu keluarga semua makan nasi yang sama masak tapi tak ada pula ke hati-hati nak cakap kadang kita dah biasa guna kan. Kita kata mungkin adik dah cuba bagi tahu Umi, adik tu makan benda lain tak tadi? Kan kita guna sebab nak raih dia, kalau tidak dia akan kata ni mesti nak salahkan saya lah ni kan. Anak-anak remaja sekarang memang pantang macam kita nak buka mulut dia dah ada dah jawapan dia. Itu kita perlu berhati-hati ya. Saya pesan pada diri saya sendirilah sebab berdepan dengan remaja ni juga insya-Allah. Okey, cuba tengok video ni. Tommy? Yes, come on in. How you doing? Good. 23rd and Broadway. Yes, sir. Yes, sir. Let's go. How are you today? Doing good. There's so much to do. So much to do. Whoa! Whoa! Watch out! Whoa, that was close. What the hell? You almost hit me. Where did you let you drive? Hey, you mad? Give me like that. No. How are you so calm and so friendly? This guy almost ruined your car and sent us to the hospital. Well, I'll tell you something, man. People are like garbage trucks. Really now? How's that? Well, they run around with garbage, and they're full of disappointment, full of frustration, full of anger. And when their garbage piles up, they need a place to dump it on. And sometimes they'll dump it on you. But you know what? You don't take it personal. You just wave, smile, you wish them well, and you move on. Don't let their garbage spread to the people at work, at home, or on the streets. You love those who treat you right, and you pray for those who don't. See, now life is 10% of what you make it. The other 90 is how you take it. Okay, banyak kita boleh dapat daripada video tadi kan. So, kadang-kadang kita berdepan komunikasi orang yang mungkin cakap dia tak bagus dengan kita. Tapi kita tak boleh ikut lingguk dia untuk bercakap, kita balas balik. Tak kan? Kita ada kaedah yang lebih baik untuk kita respon dengan dia orang. Dan apa yang dia kata tadi, kita sebenarnya 10% je orang lain, apa persekitaran yang ada. Sebenarnya 90% dalam kawalan kita. Itu yang kita nak buat. Okay, next ialah positive psychology. Okay, positive psychology ni saya sukalah tekankan kat sini. Okay, 3.5 dah kan. Okay, kita antaranya ialah self-acceptance, menerima, belajar untuk terima. Sebab kalau kita tidak menerima, kita dah mental block dah. Kalau lihat ada satu pakar dipanggil ahli kungfu yang hebat. Saya pun terlupa Jet Li ke ataupun nama seorang lagi. Dia kata jadilah seperti air. Jadilah seperti air, lalu je mengalir seperti biasa. Sebab air ni hebat. Air ni peranan dia mengalir je. Dia akan mengalir mengikut flow. Jadilah seperti air. Kita nak hasilkan sifat acceptance ni, kita perlu jadi seperti air. Nak kena mengalir saja. Tak kira lah macam mana keadaan dia. Walaupun ada batu yang besar, tapi bila dia ada sifat yang menerima tadi, dia akan lalu juga. Batu yang besar tu dia boleh lalu, boleh membentuk lubang yang kecil. Lama-lama batu pun akan terhakis. Hebatnya kuasa air itu sendiri. Ya. So kita pun macam tu juga. Sebab dalam hidup kita akan berjumpa dengan macam-macam orang yang akan mengutuk kita, menghina kita. Kadang-kadang itu cabaran dia. Kita tak nak kawal, tapi kita ada Allah untuk minta kita ada apa yang Allah bagi, dan kita kena belajar juga untuk menghargai diri kita. Lagi forgiveness, memaafkan, belajar memaafkan, minta maaf dengan orang lain dan memaafkan orang lain. Okey, lagi self reflection, muhasabah diri. Dalam agama kita selalulah seperti mana Sayyidina Ali dia selalu tekankan kita untuk muhasabah diri kita. Okey, dan last sekali dalam konteks ni ialah
kita jadikan future kita yang lebih baik. Kita yakin dengan future kita. Maksudnya kita confident kan, ada dream yang baik. Oh, insya-Allah saya boleh buat. Saya akan jadi seorang yang hebat suatu hari nanti. Tak salah, bukan berangan tapi kita membina impian, insya-Allah. Okey, lagi ini dalam konteks pengurusan masalah lah, cuba be flexible. Fikiran kita set lah, fikiran yang fleksibel, fikiran yang tenang, yang berupaya menghadapi. Tak kira lah, contoh sailboat ni, kapal layar ni, dia tak kira lah ombak kuat tahap mana pun, tapi dia tenang je, dia fleksibel atas laut. Kita pun macam tu, hidup kita akan cuba fleksibel. Yang ni IT mindful ni adalah untuk kita zaman sekarang. Macam adik-adik ya, siswa-siswi ni saya percaya sangat hebat lah dalam teknologi. Tapi jangan pula teknologi mengganggu kita ataupun mengawal hidup kita. Sebab bila teknologi mengawal kita, kita dah jadi hilang arah lah. Okey, ni pun perkara penting jugalah yang adik-adik, siswa-siswi, sahibah-sahibah boleh mantapkan lah. Saya pergi pada yang kedua, fokus kepada emosi. Okey, fokus pada emosi ialah macam mana kita nak urus perkara dalam hidup kita ni, masalah kita hidup ni, dalam hidup kita ni dengan mengurus emosi ya. Okey, apa benda? Ada banyak. Saya sengaja letakkan beribadah. Lately ni lah saya mula berani. Kalau sebelum ni saya tak letak sangat ibadah ni sebagai benda nombor satu. Sekarang ni saya mula berani untuk letak ibadah sebagai nombor satu. Sebab apa? Sebab kita manusia fitrahnya Allah bagi kita hidup ni dengan beriman kepada Allah. Yang Allah kata Allah kata surah Az-Zariyat ayat 56 tak silap ke, boleh cek semak balik surah Az-Zariyat yang bermaksud tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan beribadah, menyembahku. Allah kata macam tu. Jadi memang fitrah kita beriman kepada Allah dan melakukan ibadah. Ibadah itu bukan saya saja. Sebenarnya Allah kata kat sini dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang bermaksud ingatlah bahawa hanya dengan mengerti Allah hati menjadi tenteram, menjadi damai. Menjadi damai. Allah dah bagi dah awal-awal dalam Quran. Kita ingat Allah, Allah akan bagi kita kedamaian. Jadi ibadah, konsep ibadah ni luas. Bukan kata sekadar konsep ibadah kita solat saja, baca Quran saja, tak, luas. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan bersabar dan mengerjakan solat. Kerana sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Ini pun menekankan bahawa kita perlu melakukan ibadah ni untuk hati kita tenang. Sebab hati kita, dalam psikologi, banyak pakar-pakar Muslim. Dia kata kita perlu berdamai, hati kita, fikiran kita perlu berdamai dengan hati. Dia tak boleh, otak brain ni, dia kata to harmonize between brain and heart. Kita nak harmonizekan, sinkronizekan otak kita dengan hati kita. Dia tak boleh macam hati lain, otak lain, tak. Sebab Allah dah ciptakan untuk pandukan hati dengan fikiran ni, ialah ada soul tu, iman tu. Iman tu menyebabkan kita terpandu, menyebabkan kita lebih baik dan damai. Okey, kaedah yang kedua dalam pengurusan emosi ialah teknik relaksasi lah. Relaksasi ni macam-macam, relaxation, macam-macam kaedah dia. Dia panggil progressive muscle relaxation, mindfulness, macam-macam lah ada. Finger breathing, macam-macam lah. Tapi saya hanya nak tekankan satu saja untuk tuan-tuan dan puan lah, sama ada student, siswa-siswi ataupun sahabat-sahabat. Kalau amalkan ini, insya-Allah boleh mengawal. Salah satu yang boleh kawal dengan mudah ialah anxiety ataupun rasa takut, rasa nervous. Okey, nak buat macam mana? Okey, cuba tengok ni yang saya tunjuk gambar orang ni kan. Okey, kalau tengok dia kembangkan perut masa tarik nafas, fokus pernafasan melalui perut. Oksigen melalui perut. Maksudnya kita tarik nafas dengan kembangkan perut kita. Tarik dari hidung, kembangkan, lepas tu tahan 5 saat. Kita kira dalam jari. 1, 2, 3, 4, 5 dengan kiraan 5. 5 paling minimum. 8 banyaklah sikit bergantung kemampuan. Okey, lepas tu kita hembus perlahan-lahan melalui mulut. Kita buka sikit mulut kita. Kita akan rasa lega. Benda ni terbukti, saintifiknya terbukti, kena ulang banyak kali lah. Baru ni rasa tenang, insya-Allah. Okey, dan perkara lain kita ni Allah bagi deria panca indera. Salah satu panca indera kita ialah mendengar. Ini contoh untuk tenang kita boleh mendengar
muzik-muzik relax yang tenang, sesuaikanlah. Kita Muslim banyak zikir-zikir yang tenang insya-Allah. Dan mata kita, deria mata kita adalah untuk melihat. Lihatlah air, lihatlah kehijauan, dia boleh menyejukkan kita dan menyegarkan kita. Sebab mata ni adalah salah satu sel saraf otak yang memang akan terus masuk ke otak dan menyebabkan otak jadi menghasilkan hormon-hormon serotonin, hormon yang gembira, hormon yang tenang insya-Allah. Jadi kita cuba nikmatilah, sesuaikan untuk kita tenang sambil-sambil kita berzikir dengan Allah SWT lah. Okey, ini contohlah, nanti boleh dengar. Okey, seterusnya. Okey, ini yang tadi Wawa tadi kita ada pasang dia punya laju sikit muzik dia. Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tak boleh nak share lama sebab masa dah 3:44 dah. Okey, tadi salah satulah sama ada mendengar. Dari yang mendengar ni kita dengarkan benda-benda baik. Alunan bunyi-bunyi burung, air terjun, sungai. Mungkin kalau ada orang yang ada kat rumah dia orang ada ada buat decoration taman kecil kan, ada air, kan bunyi air tu sejuk. Memang digalakkan untuk kita dengar sebab dia boleh bagi kita rasa tenang. Dan deria sentuh digalakkan macam kita sentuhkan tangan kita, badan kita dengan wuduk. Wuduk ni pun boleh menghasilkan hormon serotonin. Ataupun mandi yang paling bagus sekali ialah mandi waktu subuh ataupun sebelum subuh yang sejuk-sejuk tu. Mandi air sejuk itu pun boleh menghasilkan hormon serotonin. Hormon serotonin yang menyebabkan kita rasa damai. Free je, tak payah nak bayar. Tak payah kita nak pergi sauna ke apa, tak payah bayar. Free ni cuma rajin tak rajin je nak buat. Okey, lagi kaedah lain ialah Let's Talk Minda Sihat. Let's Talk Minda Sihat ni saya ni menggunakan kamilah KKM dia ajak kita semua nak bantu stigma, nak kurangkan stigma di kalangan masyarakat lah. Okey, konsep kat sini saya nak tekankan ialah kita bila ada masalah kita berkongsi dengan orang yang kita percayai. Orang yang kita percayai, siapa orang percayai? Mungkinlah di pasangan kita, ahli keluarga kita, ibu, ayah, kawan-kawan yang kita percayai. Dan the best ialah Allah lah yang tidak ada prejudis terhadap kita. Allah sentiasa mendengar apa yang kita fikirkan, apa yang kita luahkan. Allah sentiasa melihat kita, tidak judgement pada kita. Jadi Allah yang terbaik. Tapi masa sama kita ada juga badan-badan yang membantu macam klinik kesihatan, hospital. Pergilah jumpa ada pakar-pakar, kaunselor, psikologis, doktor psikiatri untuk bantu kita. Jadi konsep akronim ni adalah untuk elak stigma lah. Bila kita dapat jumpa seseorang yang contohlah orang kadang-kadang orang segan nak cerita masalah kan. Kita cuba cari tell someone you trust. Cuba cari seorang yang kita boleh percayai. Ask for help minta tolong dengan orang yang kita rasa boleh masa pun dah suntuk. Okey, seterusnya amalkan pemakanan yang seimbang. Pemakanan seimbang ni pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh. Ni biasalah tuan-tuan dan puan-puan selalu dengar. Saya nak galakkan tuan-tuan, adik-adik, puan-puan sebagai penonton kita pada petang ni insya-Allah, antara makanan-makanan yang digalakkan untuk bagi kita terus menjaga emosi kita dari segi ni untuk lagi tenang, antaranya lah kita mengamalkan makanan yang berkhasiat seperti sayur, sebagai buah. Contoh macam ni, buah ni pisang ni rupanya dia ada kandungan B6. B6 ni dia boleh menghasilkan hormon yang baik pada otak kita juga insya-Allah. Okey, telur pun sama. Telur pun akan menghasilkan acetylcholine yang boleh menyebabkan kita cepat ingat, mudah fokus dan sebagainya.
Ni baguslah buat sarapan pagi-pagi untuk anak anak sebelum anak PDPR. Buatlah telur ni simple dengan segelas dark chocolate yang 70%. 70% dark chocolate dia boleh mengenyangkan dan juga boleh memberi tenaga yang baik dan buatkan otak lebih fokus. Dan kurangkan kena ganti makanan-makanan yang bergula ni. Kurangkan gula putih. Gantikan dengan gula kelapa. Kelapa ni boleh proses jadi gula sebenarnya. Ataupun dengan madu asli. Banyaklah brokoli kalau sayur kan, dia ada banyak nenas. Banyak kandungan-kandungan kat situ yang boleh bagi kita sebenarnya menghasilkan serotonin dengan dopamin yang baik. Yang stabilkan dopamin, menghasilkan serotonin dalam otak. Dan menyebabkan ini semua hormon-hormon bahagia ni banyak lagi lah seperti endorfin, oksitosin, banyak dalam psikologi lah ataupun biologi Okey, lagi aktiviti senaman ataupun high intensity activities seperti berbasikal kan, main gerek kalau di Perlis ni kan seronok gerek. So gerek ni sebenarnya boleh mengeluarkan, bila kita buat aktiviti basikal ni boleh mengeluarkan hormon endorfin sebenarnya. Hormon endorfin ni hormon yang bagi kita cergas, bagi kita rasa macam bahagia, rasa tenang, rasa worth, rasa bahagia, tenang. So bagus untuk kita. Okey, lain-lain healthy lifestyle yang kita nak tekankan kepada kita semua, insya-Allah sama-sama kita amalkan gaya hidup sihat lah. Banyak kalau nak sentuh tu banyak sangat. Jadi ambil asas-asas tadi, insya-Allah cuba praktis. Jadi saya serahkan balik kepada puan moderator kita lah, insya-Allah. Masya-Allah, terima kasih Puan Syah, banyak sungguh orang kata tips informasi dia kan, kemahiran dia yang indahnya. Contohlah kalau kita lihat macam kemahiran pemikiran positif, positive reframing, positive self-talk, forgiveness, semua-semua tu kan dia adalah apa yang Nabi ajar. Kan macam Puan Syah sebut tadi. Indahnya ilmu psikologi ni memang apa yang ada tarbiyahnya, macam mana kita dengan orang, kata-kata yang baik apa semua. Begitu indah dan untunglah kita. Apa yang perlu kita tambah, kita tambah baik, kita amalkan, kita perbaiki diri dari masa ke masa. Puan Syah, kita ni dekat nak sampai ke penghujung rancangan dah. Boleh tak sekarang saya ambil soalan? Boleh, insya-Allah. Okay, baik. Daripada Nur Hashimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah minda bawah sedar membantu membina keyakinan diri sendiri? Bagaimana nak bina minda bawah sedar? Soalan yang menarik minda bawah sedar. Minda bawah sedar ni memang dipanggil unconscious mind bukan mudah jugalah kita nak bina minda bawah sedar. Maksudnya tanpa kita sedar, kita sendiri minda bawah sedar ni maknanya adalah individu kita yang diri kita yang sekarang sedar. Sedar ni maksudnya kita boleh bercakap, kita dengar. Tapi kalau minda bawah sedar ni itu waktu kita tidur. Waktu kita tidur sebenarnya minda bawah sedar kita diaktifkan. Sebab tu berlaku kalau kita ada masalah waktu kita sedar, macam waktu siang ni, kita bekerja, kita kat rumah dan sebagainya. Kalau kita terganggu waktu siang ni, contoh anak-anak kita marah anak kita siang tadi kan, malam nanti dia boleh mimpi. Sebab malam tu adalah waktu minda sedar tidur, manakala minda tidak sedar, dia aktif dia aktif lah, maksudnya dihidupkan, disedarkan semula. Jadi waktu tu, contohlah kalau macam kita tengok konsep sebagai ibu bapa, sebab tu kita sebelum anak tidur ni kita kena gosok kan, baca doa kan, cakap contoh kakak seorang anak yang baik, umi sayang kakak, kita gosok dia, cium pipi dia, cium dahi dia, ataupun kepala dia kan, ubur-ubur rambut dia, kita cakap kakak yang baik. Sebenarnya kita telah membina minda, telah memasukkan anchor minda bawah sedar yang baik pada dia, anak-anak tadi. So kalau kita yang dewasa ni ataupun awal dewasa ni, kat mana kita nak bina minda sedar kita? Banyaklah kaedah, antaranya kita menggunakan kaedah NLP. NLP dipanggil incantation. Incantation. I-N-C-A-N-T-A-T-I-O-N. Incantation. Okey, incantation caranya macam mana? Okey, contohlah pagi kan, kita nak bagi kita semangat. Ni antara contohlah saya bagi nak kita semangat ni. Pagi kita set minda kita untuk niatlah kerana Allah. Saya mahu bekerja kerana Allah kan. Okey, kita nak semangat ni. Mungkin kita tahu dah kat office kerja banyak,
banyak mungkin ada jumpa orang yang suka cengeng kat kita dan sebagainya kan. Ataupun lecturer kalau siswa-siswi mungkin fikir nanti susah, mungkin ada assignment baru kan, dah ada negatif kan, memang dah ada trigger factor dah ada. Jadi cara nak set dia, kita buat satu kaedah dia panggil incantation ni lah, kita set dengan buat pergerakan. Contoh macam ni, hari ni dia tangan dia gerak sekali, hari ni macam ni, contoh macam tu. Kita buat, hari ni saya mahu ceria, bertenaga, yes, insya-Allah saya boleh. Dengan pergerakan lah. Contoh macam ni saya tunjuk sikit. Hari ni saya mahu ceria, bertenaga, yes, insya-Allah saya boleh. Boleh tak buat macam tu? Ini pun biasa kadang-kadang saya buat jugalah masa dengan dengan staff sebagai aktiviti. Sebab kita nak set minda kita, kita awal-awal lagi kita dah pilih perkataan-perkataan yang boleh membina kita, memotivasikan kita. Ataupun satu lagi last sebelum tidur. Kita sebelum tidur kita set minda kita, ya Allah, saya tahu saya ada banyak kerja, saya ada banyak perkara dalam hidup saya yang tak selesai, ya Allah. Aku serahkan padamu, ya Allah, segala masalahku, segala kerja aku. Aku maafkan orang lain. Aku minta maaf denganmu, ya Allah. Aku maafkan semua orang dalam dunia ni, ya Allah. Dan kita tidur. Sebenarnya itu kita telah membina minda bawah sedar kita yang sihat, yang sejahtera. Yang sejahtera sebenarnya. Itu secara asas lah, insya-Allah. Okey. Ya, terima kasih bertanya Puan Nur Hashimah. Ada ke siapa-siapa yang nak tanya soalan secara live pada Puan? Persilakan, sekiranya ada, boleh on-kan mikrofon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Saya nak tanya, kita tak sihat ataupun sakit? Itu aja. Terima kasih. Kepada Cik Safia Sakinah, macam mana kita nak positif waktu kita sakit? Pada saya, terima kasihlah Cik Safia dan saya percaya Cik Safia adalah Allah uji mungkin mengalami kesakitan, kalau ada diri sendiri mengalami ataupun melihat orang yang terdekat. Semoga Allah mudahkanlah, ringankan ujian yang Allah bagi kesakitan ni. Okey, dalam ini kita menggunakan banyaklah ACT, Acceptance Commitment Therapy lah. Okey, kaedah ni ialah melihat memang kita bila kita tengah sakit kan, kita sebenarnya kita sedang struggle menghadapi kesakitan sebab pain ni dia bukan sahaja fizikal saja tapi dia emotional pain juga, kesakitan secara emosi kita akan rasa sangat sakit. So bagi kita kawal, kita kena set kena buat cognitive restructuring. Peringkat awal kita kena belajar acceptance dulu, terima ini adalah salah satu ujian Allah nak bagi. Sebab apa? Kita kena ada knowledge. Sebab otak kita ni syaitan suka, satu lagi kan, suka kacau. Syaitan jahat kan, dia akan ganggu kita. Kita dah ada baik dah, iman dan kepercayaan kita baik, tapi syaitan akan kacau. Jadi kita ada knowledge. Knowledge apa? Allah kata, bila kita diuji kesakitan, sebenarnya Allah nak angkat darjat kita. Allah nak bagi kita dapat lebih lagi pahala sebenarnya menghadapi kesakitan tu yang kita alami tu. Jadi cara yang pertama, acceptance, terima. Yang kedua, kita cuba masa kita sakit tu kita kena buat positif cognitive restructuring, penstrukturan pemikiran. Macam nak buat? Okey, macam Cik Safia cakap, walaupun saya sakit, saya tahu saya sedang sakit, tu ayat dia. Saya tahu saya sakit sekarang. Itu menerimalah, kita akui, kita tak menafikan kita sakit. Saya sakit sekarang tapi keadaan ni tidaklah selama-lama macam ni. Kita cakap, cubalah. Sebab yang ni kena terapi sesi, dengan buat sesi terapi lah, sebab saya kena tahu apa fikiran yang dialami. Tapi secara asas kita cuba setkan yang positif. Walaupun saya sakit tapi dia taklah selama-lamanya. Walaupun saya sakit tapi Allah bagi pahala. Kita akan rasa automatik, perasaan akan rasa tenang. Walaupun sakit tu tak hilang. Memang sebenarnya sakit tu bukan senang nak hilang. Terutama orang yang ada chronic pain. Saya pernah jumpa banyaklah pesakit yang ada chronic pain. Chronic pain memang dia tak hilang pun. Makan macam-macam ubat
constant, pil-kilan dan sebagainya, tapi still juga tak sembuh-sembuh. Buat operation pun tak sembuh juga. Memang sedih lah, rasa tertekan. Tapi kalau kita ingat tadi, Allah nak bagi pahala, Allah pilih. Cik Sofia contoh, Allah pilih. Allah tak pilih semua orang, Allah pilih. Dengan Allah pilih tu sebenarnya Allah nak angkat darjat kita. Nak letakkan kita di rumah kita di syurga nanti insya-Allah. Jadi kita kena belajar untuk terima tadi. Satu, sebagai menghilangkan kesakitan emosi kita, emotional pain. Yang kedua, kita nak reset minda kita. Supaya kita meletakkan kesakitan tu adalah sesuatu yang tenang, yang tidak menyakitkan sangat. Macam mana cara? Yang kedua, yang pertama tadi kita buat penstrukturan. Yang kedua, kita alih fokus. Ini bukan senanglah sebenarnya Sofia. Memang dalam sesi terapi banyak kali kita cuba bantu. Alih fokus. Contohlah sakit dekat bahagian sakit yang dimasukkan oleh Cik Sofia macam mana. Tapi contoh yang saya kata chronic pain ni, sakit yang paling kronik ni, contoh dekat perut, dia ada masalah ulcer perut ataupun ialah kita tak letakkan titik poin kesakitan dekat situ. Sebab otak ni bila kita highlight otak kita kepada kesakitan, otak kita akan fokus pada kesakitan. Menyebabkan deria kita akan bertambah. Menyebabkan deria kesakitan akan bertambah. Jadi kita kena selerakan poin-poin kesakitan tu. Boleh faham ke Cik Sofia? Harap-harap boleh faham lah. Kita selerakan poin-poin kesakitan tu supaya dia tidak fokus pada sakit tu semata-mata. Dengan kita sambil berzikir, baca Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, kita ulang sambil tu kita fokus pada benda yang kita nak distract, telinga kita terdengar benda-benda yang boleh bagi kita tenang. Kita nak distract, bercakap dengan orang untuk bagi tenang, supaya dia tidak poin kesakitan diletakkan satu tempat kesakitan tu. Dia menyebabkan bertambahan kesakitan, rasa sakit bertambahlah macam tu. Ataupun dia panggil intensity, tahap kesakitan yang besar. Tapi bila kita cuba selerakan dia akan buatkan sakit tu akan rasa sedikit berkurang insya-Allah. Jadi moga Allah moga sedikit info yang saya bagi ni boleh membantulah Cik Sofia, dan saya doakan semoga Allah mudahkan. InsyaAllah Allah akan bagi yang terbaik dan kemudahan dalam rawatan. Amin. InsyaAllah. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin kita boleh ambil soalan terakhir lah rasanya kalau sekiranya ada sebelum kita ke segmen terakhir rumusan. Okey, baik. Kalau tak ada, alhamdulillah kita terus kepada segmen yang terakhir lah. Di penghujung siaran ni kita harap Puan Syah boleh beri tips ataupun bagi rumusan akhir untuk perkongsian keseluruhannya pada petang ini. Okay, InsyaAllah. Terima kasih Puan Fariza selaku moderator kita petang ini. Alhamdulillah saya suka kongsikan ini ringkaslah. Sebenarnya banyak boleh dibincangkan bila kita cakap tentang rumusan akhir ni. GHS ni ialah gaya hidup sihat. Saya ringkaskan gaya hidup sihat seorang hamba. Kalau kita lihat kenapa kita letak seorang hamba, kita semua ni adalah hamba yang pada masa akan datang kita akan berjumpa dengan Allah insya-Allah. Jadi kita perlu mengamalkan, berfikir, merasa dan bertindak seperti sebagai seorang hamba. Kita kena berasa, berfikir, merasa dan bertindak seperti seorang hamba. Kita tak boleh pula jadi kepada Tuhan, pada Allah. Sebab Allah uji kita, kita kata, ya Allah kenapa uji aku? Allah uji kita, kita kata kenapa Allah uji aku? Kita macam mempertikaikan pula. Sedangkan Allah kata terimalah ujian aku. Dan secaya Allah kata yang dialog doa Nabi Musa, ayat yang kisah tentang Nabi Musa tu kan. Jika kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi. Tapi bila kita tak bersyukur, kita kufur, maka Allah akan bagi azab. Itu na'udzubillah lah, minta jauh. Jadi gaya hidup seorang hamba ni sebenarnya kita kena belajar banyaklah konsep. Macam pagi tadi pun saya dapat banyak
daripada penceramah Ustazah Maria pada pagi tadi, ya. Banyak tentang konsep sebagai seorang Muslim yang kita biasa dengar